Itu puncanya kata-kata ini. Pantun 6 kerat, panjang. Sebab itu orang dulu, dia selalu mengatakan bahawa rezeki secupak takkan jadi segantang. Malam ni kita nak perbetulkan. Rezeki secupak jangankan jadi segantang, segudang pun boleh jadi. Tak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha saudara saya, saudara Sufian Amrin selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail Al-Qudsi. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, merangkap ahli Parlimen kawasan P079 Lipis, dan yang bahagia Datin Seri. Yang saya hormati juga Yang Berhormat kekanda saya Datuk Mustafa Long, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N03 Padang Tengku. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Rambutan kesip dimakan bonda, kulit dicampak ke rumpun sepetang, bersama serapat tumbuh melata. Kalau dah nasib diri tiada, rezeki secupak tak jadi segantang, sejengkal takkan dapat jadi sehasta. Itu puncanya kata-kata ini. Pantun 6 kerat, panjang. Sebab itu orang dulu, dia selalu mengatakan bahawa rezeki secupak takkan jadi segantang. Malam ni kita nak perbetulkan. Rezeki secupak jangankan jadi segantang, segudang pun boleh jadi. Tak jadi masalah. Apa sebab? Kerana rezeki ini, dia benda yang datang dalam pelbagai cara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama, rezeki ini, Allah Ta'ala sebut, aku jamin ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk aku pun di bumi ini yang bergerak, yang mana aku mesti jamin rezeki dia. Surah Hud ayat yang ke-6. Sebab itu manusia susah macam mana pun jangan susah hati. Sebab rezeki kita pasti ada. Cuma antara banyak dengan sikit, benda kita suka dengan benda kita tak suka. Makhluk Allah ni tuan-tuan, bukan manusia je. Cicak, burung, cacing, pokok-pokok di hutan, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Cicak, cuba kita tengok. Kalau ikut logik, cicak berhak protes. Sebab rezeki dia payah. Cicak tak ada sayap, tapi makanannya semua binatang terbang. Berdasarkan logik, dia berhak protes kepada Allah. Demonstrasi beramai-ramai. Ini tidak adil. Kami cicak tak boleh terbang. Makanan kami semua binatang terbang. Matilah macam ni. Tapi tidak. Kerana cicak percaya wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Kalau nama makhluk pasti diberi rezeki. Maka Allah tidak beri cicak sayap, tapi lidah yang fleksibel. Dia duduk saja atas siling rumah kita. Serangga terbang. Dia jelek lidah, kenyang dia hari itu. Ini Tuhan beri pada cicak. Burung pun sama. Tuan-tuan, burung pagi-pagi sebelum subuh dia bangun. Dia terbang mencari rezeki. Kadang-kadang burung balik tengah hari atau balik petang, ada masa bawa makanan, ada masa tak ada makanan. Ada masa cukup untuk diri dia, ada masa tak ada makanan langsung. Tapi pernahkah tuan-tuan puan-puan menengok ada burung bunuh diri? Tak pernah. Oh, kecewalah ni, barang mahal lah, payah cari makanan lah, matilah macam ni. Mati je lah bagus, buk dia langgar dinding, mati. Tak pernah. Burung tidak pernah ambil tindakan bunuh diri kerana dia tahu wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Allah mesti jamin.
Ada satu lagi makhluk yang ni kita kena malu dengan dia. Nama dia cicak. Cacing. Cacing ni tuan-tuan, dia tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata. Saya gelarkan cacing ni OKU total. Tapi pernah ke tuan-tuan menengok cacing bunuh diri? Tak pernah. Kita kurang-kurang walaupun tengah susah, ada kederat 4 lagi. Tangan, kaki, otak, boleh lagi meniaga. Ada pihak pemerintah menyediakan dana dan daya. Tapi cacing, kementerian mana nak bantu dia? Ahli parlimen mana nak tolong dia? Tak ada. Tapi pernah tuan-tuan tengok dia memberontak, demonstrasi, marah-marah? Tak pernah. Kerana dia tahu, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Bersyukurlah kita jadi manusia, dapat rezeki tidaklah susah sangat nak mencari. Tuan-tuan bayangkan nyamuk. Tuan-tuan sejak duduk atas padang ni berapa nyamuk dah tuan-tuan bunuh. Padahal yang dia gigit itu adalah rezeki dia. Darah itu makanan dia. Tapi begitu seksa seekor nyamuk nak mendapatkan rezeki, terpaksa berhadapan dengan penampar, risek, ubat nyamuk dan macam-macam lagi. Tapi semuanya dia jamin rezeki. Ini yang pertama. Boleh jadi segudang segantang, boleh. Tapi asas mesti ada. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rezeki ni aku boleh beri takat awak usaha takat mana. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu akan dapat apa-apa kecuali sesuai yang dia buat. Surah An-Najmi ayat yang ke-39. Kalau kita bekerja setakat nak dapat 5,000, 5,000 je lah kita dapat. Kalau kita kerja pagi, balik malam, kerja sungguh-sungguh, maka kita boleh lebih sikit, pergi 10,000. Sebab itu berapa kita dapat bergantung pada usaha. Macam contoh, dulu kita orang Malaysia buat julung-julung kali mendengar jumlah duit terbanyak di Malaysia, jumlahnya 1 trilion. Tuan-tuan tahu tak triliun ni banyak mana? Kita sekolah setakat bilion je. Rupa ada lagi triliun pula. Tuan-tuan, triliun ni dia ada 1 dan 12 kosong. Banyak. Kajian pernah dia buat, dia paling tinggi, ada lagi tinggi. Tinggi sentilion. Sentilion ni ada 303 kosong. Itu lagi banyak. Dia kalau kita nak kira duit, kalau orang pergi bank ambil duit RM1 per saat, RM1, jangan berhenti. Untuk kumpul 1 juta, proses RM1 per saat memakan masa 11.5 hari. Tanpa henti. Kalau nak berhenti pergi ngeteh, minum air, nak menengok cerita Melayu pukul 10, tak kaya lah. Tak kaya lah. Non-stop 11.5 hari boleh kumpul 1 juta. Kalau proses yang sama untuk nak kumpul 1 bilion, berapa lama proses kerja kotak RM1 setiap saat kita kena buat? 32 tahun. Untuk kumpul 1 triliun, RM1 per saat, prosesnya memakan masa 31,688 tahun. Jangankan duit, masa pun 1 juta saat bersamaan 12 hari yang lalu. 1 bilion saat bersamaan 31 tahun yang lalu. 1 triliun saat 30,000 tahun sebelum Masihi. Maka lagi banyak kita usaha, lagi banyak kita dapat. Ambil contoh gaji pemain bola sepak. Cristiano Ronaldo, dia gaji dia setahun 70 juta euro. Orang pernah kira berapa duit dia, kurang lebih gaji dia sebulan 24,348,588 ringgit. Orang kira lagi seminggu gaji dia 5,844,371 ringgit. Sehari gaji dia 1,167,000 plus lebih. Macam mana dia boleh dapat sebanyak itu? Usaha. Kalau dia main bola sangkat macam kita, main curi ayam sepanjang masa, tak dapat gaji banyak itu. Nak dapat gaji banyak itu, dia kena tanduk bola lebih tinggi daripada tiang gol. Dia kena berlari post to post bawah pada 10 saat. Baru dia boleh dapat gaji sebanyak itu. Baiklah tuan-tuan sekalian, kalau kita rezeki tidak banyak, jangan salahkan Tuhan. Ada masanya kerana usaha kita tidak padan. Allah Maha Adil.
Siapa usaha manjada wajada. Siapa usaha aku beri. Walaupun orang tu bukan Islam. Kerana Allah itu adil. Allah siapa usaha dia dapat. Itu sebablah Nabi SAW tak jemu-jemu nasihat kita umatnya bangun pagi. Bangun pagi cari rezeki. Aku doakan umat aku yang bangun pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatkanlah umatku mana yang bangun pagi. Sebab itu rata-rata orang yang berjaya di seluruh dunia kerana mereka adalah morning person. Orang yang jenis bangun pagi. Tengok kawan-kawan kita bukan Melayu. Dia meniaga pagi dah buka. Budak kita ni bukan cerita di Lepih, cerita tempat lain. Pukul 10 belum tentu buka lagi. Dia ikut ke pukul bangun. Oh, pukul apa kedai esok? Pukul bangun. Letih. Main pukul bangun letih. Tak ada, dia tak boleh nak displaykan diri dia bangun pagi. Sebab itu kajian di barat menunjukkan 90% tokoh korporat, konglomerat yang berjaya di dunia semua bangun pagi sebelum pukul 6. Sebab falsafah mereka early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. Tidur awal, bangun awal, menjadikan orang tu kaya, sihat dan juga cerdik. Ini kata-kata Benjamin Franklin. Sebab itu marilah kita buang tabiat-tabiat buruk kalau nak berjaya. Pergi ke kebun membuang duri, bawa bekal rendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal hidup nanti merempat. Maka berusahalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni ada 18 ni, tak payah semua tak? Boleh ke sampai 18? Juga ni forum bukan ceramah. Yang terakhir, yang ketiga. Rezeki boleh bertambah. Caranya adalah dengan bersyukur. Itu Tuhan janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Itu Tuhan janji. Awak syukur, kawan tambah. Surah Ibrahim ayat 7. Sebab itu nikmat kita kena syukur. Dalam Quran ada satu ayat 31 kali Allah ulang perkataan ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat hak saya beri ke awak yang awak nak nafikan? 31 kali Tuhan tanya. Sebab Tuhan nak suruh kita bersyukur, kerana makin syukur makin bertambah. Baik tu alhamdulillah. Saya Ustaz Pian lama dah tak datang ke Lipih ini. Lama tak datang. Bila datang terkejut, banyak perubahan. Kedai banyak apa semua. Wah, ada kedai tu, kedai ni, masya-Allah. Tahniahlah diucapkan kepada seluruh penduduk Lipih yang dapat menikmati infrastruktur prasarana yang begitu baik sekali. Selain memang lama betul tak datang ke Lipih ini. Dan saya dipahamkan nanti akan ada lagi, banyak lagi prasarana pembangunan, industri-industri yang akan masuk ke daerah kita di Lipih sini. Kita ucapkan tahniah kepada ahli parlimen kita Datuk Seri Rahman yang saya tengok berusaha kuatlah. Dia kerja kuat untuk nak bawa banyak perubahan. Mungkin Ustaz Piai yang jarang-jarang datang ataupun tak berapa kali pernah datang ke sini tak perasan. Macam kita bila lama, banyak dah perubahan. Alhamdulillah. Jadi dengan kita syukur, Allah tambah lagi. Syukur, Allah tambah lagi. Jadi ini, jangan kita ingat rezeki secupak tak boleh jadi segantang. Boleh. Dengan 3 perkara tu. Ada banyak lagi lain tahun lah cerita. Beres. Kita simpan. Kita buat 3 tips yang Datuk dah mulakan sebagai mukadimah gambaran pada peribahasa yang selama ni kita faham. Tapi insyaAllah semua tu boleh jadi kalau kita usaha, Datuk. Ya, insyaAllah ya. Ke nak dengar sampai 18? Kalau nak dengar, angguk. Dah jadi nak balik tidur juga. Okey, sebab kita ada Prof. Madya Dr. Sharifah Hayati pun bersama kita malam ni. Tadi bila Datuk Badisha kongsikan gambaran tentang orang yang berjaya direzekikan Allah Ta'ala dengan macam-macam kelebihan ni kan, Doktor. Ada antara kita mungkin dia nampak tenang je, dia nampak macam kaya je, macam senang je macam tu. Tapi sebenarnya pengorbanan yang dilalui itu sangat payah. Saya teringat Datuk, Itik kan kalau dia berenang kat tasik, dia tenang. Itik gembo. Tapi kaki dia kat bawah tu orang tak nampak. Kecepeh nak bagi dia seimbang dalam air. Biar nampak tenang, comel aja atas air.
Itu mungkin gambaran. Tambah-tambah lagi kita malam ni dah masuk 1 Zulhijjah, Doktor kan, yang mana dekat kita nanti nak menyambut Aidiladha, Hari Raya Korban. Jadi bila kita cerita tentang rezeki, keberkatan, usaha, mesti ada pengorbanan yang datang sekali. Boleh tak kalau Doktor ceritakan pada kami malam ni macam mana pengorbanan yang perlu ada, yang perlu kita hayati? Oh, Mas Sharifah hayati kan, yang perlu kita hayati betul-betul supaya dapatlah berjaya macam Datuk Bat sebutkan tadi. Silakan Doktor. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih banyak Saudara Pian, moderator forum kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman Muhammad selaku Timbalan Menteri 1 Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang juga merupakan ahli Parlimen Lepis. Yang berhormat Datuk Mustafa Long, ahli Dewan Undangan Negeri Padang Tengku. Yang berbahagia Datuk Haji Badli Shah Alauddin, panel gandingan pada malam ini. Tidak dilupakan kepada seluruh usahawan-usahawan kita, usahanita-usahanita kita, ibu abah, anak-anak, adik kakak, semua orang lebih yang dapat hadir ke dataran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira dengar lah tu, kira dengar. Apa khabar semuanya orang lebih? Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah SWT. Saya pun nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah ya kepada semua dan juga kepada penganjur, Datuk Seri dan semua yang bertukus lumus menjayakan mini KUB 2022 ini. Alhamdulillah, Datuk Bat cerita pasal rezeki. Barangkali ada yang tengah pegang air, makan kacang rebus mana ada tu. Sempat lagi. Dan kita dapat berjumpa di dataran ini pun adalah suatu rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Dalam banyak-banyak tempat, malam ni kita kat sini, dalam ramai-ramai orang, ini sahabat-sahabat, ini jemaah ni orang-orang yang dapat kita jumpa. Dan dalam banyak-banyak perkara, banyak-banyak rezeki para usahawan-usahawan kita mengusahakan, mudah-mudahan malam ini menjadi rezeki yang paling baik bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Betul Pian, balik pada soalan Pian. Nak dapat rezeki, Datuk dah sebut tadi dah. Boleh jadi bergantang-gantang, boleh buka kilang, boleh jadi toke, boleh kaya raya. Macam-macam boleh. Bahkan kita dapat tahu boleh tu bukan sekarang. Orang cerita tentang usaha kaya raya ni bukan zaman milenium, zaman digital ni. Daripada zaman Nabi Ibrahim, berketurunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman Nabi Ibrahim yang tadi nak dikaitkan dengan ni, tak lama kita nak Idul Adha. Nabi Ibrahim ni abah, kalau nak cerita kaya, dalam kitab Mishkatul Anwar, boleh pula dia dapat data ni. Kan senang dapat data ni. Kalau benarlah yang disebutkan di dalam kitab tersebut, kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ternakan-ternakan yang banyak. Jumlahnya sejumlah 12,000 ternakan. Oh, kita ada. Kan zaman tu yang sekira-kira kehebatan dan kekayaannya memang menyebabkan bukan sekadar dia menjadi orang yang kaya, Nabi yang kaya dalam kalangan umatnya, miabah, tetapi juga sehingga ke hari ini dia digelar dan ditulis dalam buku-buku sebagai pelopor usahawan, pelopor pengorbanan. Orang yang mula berkorban dengan kekayaan adalah Nabi Ibrahim, sehingga kan namanya dilakar dalam satu surah khas.
surah Ibrahim, sehingga kan namanya dilakar dan diulang sebut dalam Al-Quran 69 kali, sehingga kan disebutkan oleh kebanyakan ahli-ahli tafsir bahawa benarlah ia merupakan seorang tokoh kekayaan dan tokoh pengorbanan. Itu dia dahsyat tu. Dia tak sekadar kaya, tetapi dia juga ada pengorbanan sehingga mendapat julukan, Masya Allah, Khalilullah. Itu yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah pilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, orang yang dekat, rapat, yang dikasihi, sahabat, erat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibincang, tuan-tuan, puan-puan, umi abang sekalian, mengapa dalam jugalah, minta maaf lah. Kanta pula orang Johor. Lebih. Mengapa dia digelar Khalilullah? Sehingga kan ada riwayat menyebutkan malaikat Jibril merasa cemburu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana malaikat ni kan Umi Abah kita tahu mana ada kerja-kerja ni, mana ada keluarga ni. Kerjanya satu, bertasbih, mengikut perintah Allah SWT, membesarkan Allah SWT. Maknanya lebih dekat daripada manusia kalau ikutkan. Tapi malaikat pun tak dapat julukan Khalilullah, macam yang disebutkan antaranya surah An-Nisa ayat 125. Lalu dikatakan, Allah menyebut kepada malaikat, jangan dikata begitu, pergi tengok sendiri apa yang ada pada Nabi Ibrahim sehingga dia mendapat gelaran Khalilullah. Riwayat menceritakan malaikat itu dia menyerupai orang, pergi tengok apa yang Nabi Ibrahim buat. Rupanya betul, banyaknya ternakan tak boleh duduk sama baris macam ni, kena naik bukit baru boleh nampak ternakan-ternakan tu yang banyak, kena duduk tinggi. Dalam pada dia nampak, dia memuji Nabi Ibrahim atas banyaknya harta ternakan yang dia ada. Dia kata banyak, guna bahasa kampung kita lah ya, seolah-olah gitu, banyaknya ternakan kau ya Khalilullah. Dia kata banyaknya ternakan kau. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kau ambillah separuh daripadanya. Baru tanya, baru sebut banyaknya. Nabi Ibrahim seorang yang budiman, seorang yang pemurah. Bila ditanya je terus nak bagi, ambillah separuh daripadanya. Dia pun sebut pujian malaikat ini dengan perkataan pujian dia kepada Allah. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Ini sebahagian yang disebut dalam kitab Mishkatul Anwar. Apa dikatakan? Maha suci Allah, puji Allah Tuhan kami dan seluruh alam. Dia tak sangka yang dia sebut tu Nabi Ibrahim nak bagi separuh. Bila dia sebut lagi Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh, Nabi Ibrahim kata ambillah 3/4 daripadanya. Dahsyat ni. Kaya bah, tapi jiwanya juga kaya. Sebab itu Nabi SAW yang lahir daripada waris keturunan Nabi Ibrahim ini, dia mengubah pemikiran kita tentang kaya. Dia mengubah pemikiran kita tentang tadi secupak berjadi segantang dan lebih daripada itu. Kena ingat, dia mesti datang pengorbanan itu dengan satu lagi, iaitu hati yang kaya. Sehingga kata Nabi, kau jangan ingat ya, biasa-biasa kita fikir kaya tu apa? Rezeki tu apa? Banyak duit lah, harta kaya lah, rumah bertingkat-tingkat, kereta sampai berkilat, kan? Apa lagi? Isteri sampai? Duit berlipat-lipat. Duit berlipat-lipat. Duit berlipat. Itu tak berani cakap lah. Itu tak. Itu Datuk boleh kau, Datuk boleh sebut. Selalunya digambar begitu kan Jadi bila kata begitu, Nabi SAW ubah cara kita fikir. Dia kata laisal ghina an kathratil mal an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Yang kaya tu bukan semestinya yang dimaksudkan kaya tu kaya banyak harta bah. Tapi yang benar-benar kaya
adalah kaya jiwa, kaya hatinya. Sebab itulah apabila ulama membincangkan kenapa Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, ialah bukan sekadar kerana kekayaannya, tetapi kerana pengorbanannya. Satu ialah kerana hatinya yang begitu dekat dengan Allah SWT. Dua ialah kerana budinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara riwayat mengatakan Nabi Ibrahim selalu menjamu orang, sukanya bagi makan. Ini antara perkaranya. Dan yang keduanya, bukan sekadar dia korban dengan harta, dia korban dengan tenaga. Dah tentu dah ternakan dan sebagainya, ini memerlukan tenaga. Dia korban dengan tenaga, dia korban dengan harta. Tapi paling dahsyat, dia korban dengan cahaya mata. Sehingga bila Allah uji dia pada anak yang berpuluh tahun dia tunggu, Nabi Ibrahim, dia taat. Dia taat. Kita tak ada dan tak perlu. Kerana pengorbanan Nabi Ibrahim inilah hari ini kita menyebut-nyebut pengorbanannya. Dari kekayaan sehinggalah kepada ketaatan. Jadi ingat ya, kita ingat dalam diri kita, nak ada kekayaan tapi nak ada kekayaan jiwa, nak ada kekayaan tapi nak ada ketaatan. Sehingga kan Allah Subhanahu Taala memakbulkan doa Nabi Ibrahim. Sampai hari ini tiap-tiap tahun kita akan sebut tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Sampai hari ini setiap kali kita salat, kita akan berselawat juga kepada Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Mai ambil. Mudah-mudahan kita korban dan kita ada ketaatan. Mudah-mudahan kita korban budi, kita korban juga hati. Mudah-mudahan kita kaya harta, kita kaya juga jiwa. Apa doa Nabi Ibrahim antaranya? Surah Asy-Syu'ara ayat 84 dan 85. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah mulut baik orang selepas daripada aku. Maknanya cerita baik je. Dia ni pemurah, dia ni selalu tolong orang, dia kaya, dia tak lupa orang. Jadi buah mulut baik. Umi Abang pesan kat anak-anak, kau cari rezeki, kau jangan lupa bayar zakat, nak bayar zakat. Itu cara kita tolong orang. Itu yang pakai gelang usaha nita gini-gini tu. Tengok zakat, tengok pendapatan kita. Pesan mi abang kat anak-anak, tengok kau pergi tanya PPZ, kau punya gaji dah boleh zakat belum? Duk diam-diam aja, potong gaji, dia akan potong gaji. Zakat boleh potong gaji kita, tak banyak, 2.5 aja. Barangkali kerana zakat yang kita beri, kerana usaha kita, ada orang dapat bawa balik sup ekor ke rumah. Ustaz, saya pernah naik satu cab, orang tua. Saya tanya dia, pakcik, okey ke bawa cab ni? Ada orang ke? Berapa umurnya agak gitu? Saya ingat dah 70-an kot bawa teksi. Pakcik okey ke bawa cab ni? Dapat banyak ke orang? Dia kata sekarang okey lah, banding dulu orang Grab, sekarang orang nak teksi. Kalau dapat banyak sikit, dapatlah saya balik makan sup ekor, kata dia. Tu saya tersentak. Hasil dia tu jadi sup ekor. Tak, maknanya kalau dia dapat lebih sikit, dapatlah dia pergi kedai makan sup ekor. Itu dia sebut. Saya tu terfikir, tuan-tuan, barangkali ada pada usaha titik peluh kita dan anak-anak kita, dengan zakat ada orang balik makan sedap. Ini kita nak ingatkan. Jadi apa yang dia sebut ni dalam doa Nabi Ibrahim, kerana baiknya budi dia, kerana kayanya dia dengan jiwanya, maka Allah makbulkan doa dia. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Orang sebut baik pasal aku sampai cucu cicit kita. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan aku pewaris syurga Naim, insya-Allah. Jadi itulah sekadar itu, saudara Pian, mudah-mudahan pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi teladan. Wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Doktor untuk perkongsian kita. Kita dengar cerita tentang Nabi Ibrahim AS malam ni, dapat tambah ilmu lagi. Okey ke tidak ibu-ibu, ayah-ayah? Okey semua? Kita dah habis pusingan pertama, kita sambung pusingan kedua. Nanti mungkin siapa yang mungkin tadi Ustazah sebut pasal yang pakai gelang penuh sampai ke lengan,
bisnesnya laku laris, jualannya habis semua kan. Tapi dalam kita kaya dan banyak duit ataupun kelebihan yang kita dapat tu, macam mana nak berkat biar bertambah manfaat. Nanti Ustazah Doktor akan kongsikan tips kita insyaAllah ya. Tapi sekarang Datuk, tadi Ustazah Doktor Sharifah Hayati pun dah ceritakan kisah Nabi Ibrahim AS. Dan pasti bila sebut tentang Raya Haji, kisah keluarga bahagia Nabi Ibrahim AS dan keluarga baginda. Lepas tu kisah Qabil dan Habil, kita bercerita tentang pengorbanan dan juga ada perbandingan di situ, di mana ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan dengan kita, kadang-kadang kita ikhlas dah dan kita yakin sahabat-sahabat usahawan yang bersama KUD ni hebat pengorbanan mereka, Datuk. Dalam PKP hari itu tak boleh nak berniaga, payah nak berniaga, mula sikit-sikit cari pendapatan online dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni Allah mudahkan dapat berniaga. Tapi lepas tu pula nanti, na'udzubillah, ni bukan kat sini lah, mungkin kat tempat lain, ada pula orang hasad dan dengki je pula. Jadi macam mana tu? Kita nak berkorban, nak ikhlas, tapi ada unsur-unsur yang boleh menghalang kita daripada berkorban dan ikhlas. Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penyakit hati memang akan sentiasa ada sampai bila-bila. Dan memang penyakit hati ni payah nak buang, terutama tuan-tuan puan-puan yang berniaga. Apa sebab? Orang dengki ni kita panggil haters lah. Orang memang dia tak suka. Dan kita kena bangga kalau ada orang dengki dengan kita. Sebab hanya orang yang hebat saja didengki oleh orang. Orang yang tak hebat, tak ada pasal kita nak dengki kepada dia. Maknanya sekali orang dah rasa dengki, tercabar dengan kita, itu bermakna kita sudah pun mencipta kejayaan. Dengki tak dapat nak elak. Sebab itu sepanjang sejarah Allah tunjukkan dalam Quran cerita-cerita yang bertitik tolak daripada masalah dengki. Sebagai contoh, apa punca iblis laknatullah? Dia membangkang Allah Ta'ala ketika Allah mencipta Nabi Adam AS. Allah perintahkan iblis supaya hormat kepada Nabi Adam. Kenapa iblis tak nak? Dia dengki kerana sepatutnya yang jadi ketua dia. Kerana asalnya dia ni daripada peringkat bawah dia naik sampai ke jawatan yang tinggi. Tiba-tiba buat satu makhluk namanya Adam, dia kena hormat Adam. Dia pertikai Adam ni buat pada tanah, saya buat daripada api, api lagi mulia. Dia kerana kedengkian dia itu, dia telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sama juga kisah yang saudara Sufian sebut tadi, kisah tentang anak-anak Adam, Habil dan Qabil. Hasad dengkilah yang juga menjadi penyebab terbunuhnya Habil oleh Qabil. Sebab itu dengki bukan benda main-main. Apa makna dengki? Kata ulama, al-hasad karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairi. Orang dengki ni adalah orang yang tidak suka dengan nikmat Allah yang diberikan pada orang lain dan tidak diberikan kepada dia. Kalau benda tu dia sama geli je dapat, dia tak marah. Bagai contoh, katalah malam ni lepas pora, katakanlah bukan minta, dapatlah Musang King. Contoh kalau dapat. Siapa nak order tu? Cerita je ni, cerita je ni. Okay, saya setuju. Apa perasaan jemaah yang tak dapat makan sama dengan kita? Dengki lah. Dia 3 je dapat. Koma ni daripada maghrib duduk atas padang, dia akan marah. Itu hasad namanya. Apa saja nikmat yang ada pada orang lain, karahatul insan, dan kita tak suka, automatik dia panggil dengki. Sebab itu bukanlah kita kata dengki ni tak boleh langsung. Ini tidak. Dengki ni kata ulama, dia ada 2. Satu dengki yang dibolehkan, ada dengki yang tidak dibenarkan. Apa dengki yang tidak dibenarkan langsung? Iaitu dengki yang mana kita menengok nikmat ada pada orang, kita berdoa kepada Allah supaya nikmat itu hilang. Kita minta supaya suruh dia mati ke, suruh dia sakit ke, dan kita harap nikmat itu pindah pada kita. Ini dengki yang tak dibenarkan. Walaupun doa lah. Walaupun dia doa. Contoh kita makan durian. Contoh ni 2 kali sebut lah ni. Kita makan durian. Orang tengok, makan durian, tak ngajak orang. Aku doa engkau akan sakit perut. Dia nak biar kita rosak.
Tapi kalau dia doa, semoga kamu pun dapat juga. Itu lain. Dia dengki dan dia dapat nikmat yang sama. Amin. Amin selalu. Dia dengki. Dengki ni anak-anak dengki. Kita tak ajar pun dia dengki. Dia dengki juga sama adik-beradik kan. Kadang abang dia punya birthday, kita beli kek buah lilin. Adik tukang tiup. Dia kata dia pun nak birthday juga, padahal baru bulan lepas birthday dia. Dia dengki benda gitulah. Kita beli ke adik perempuan patung mainan sana. Abang marah pula. Dia nak patung juga. Dia dengki. Jadi dengki ni benda tak payah dididik, tak payah ajar. Benda ada. Tapi agama dia guide. Awak dia bantu kita. Awak dengki pada orang itu normal. Tapi jangan sampai awak nak menghapuskan nikmat itu daripada orang itu. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 32. Allah Ta'ala sebut, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu berdengki dengan apa yang Allah kurnia kelebihan daripada kalangan kamu. Orang ni dapat lebih, orang ni dapat lebih. Sebab kata Allah, lirrijali nasibum mimma iktasabu. Sebab aku akan kurniakan kelebihan bagi orang yang berusaha. Dia usaha lebih, aku beri lebih. Walin nisa nasibum mimma iktasabna. Dan pada orang perempuan pun aku akan beri lebih kepada siapa yang usaha lebih. Was'alullaha min fadlih. Maka mintalah kepada Allah kalau awak nak dapat kelebihan itu. Siapa usaha, dia dapat. Surah An-Nisa ayat 32. Macam kami malam ni, tuan-tuan puan-puan nak dengki ke Profesor Madya Dr. Sharifah sebab dia ada PhD. Nak dengki buat apa puan-puan, tuan-tuan malas belajar? Kalau nak dapat serupa dia, mengajilah. Contoh, awak tak nak belajar, awak marah ke dia dapat doktor. Apa salah dia? Apa salah dia? Dia usaha, dia dapat lah. Jadi, lin nisa nasibum mimma iktasabna. Siapa usaha, aku beri, kata Allah Ta'ala. Sebab itu, jangan dengki. Dia masalah orang kita ni, na'udzubillah lah, moga-moga tak ada. Dah zaman-zaman sekarang. Dia punya dengki sama menega, sampai buat sihir pun ada. Ada, tak bagus lah. Main sihir-sihir ni syirik, Nabi tak mengaku umat. Saya dulu masa jadi kadi Temerloh, adalah orang datang, orang ni niaga nasi ayam. Dia datang mengadu pejabat agama. Dia cerita kedai dia kena lempar dengan beras. Saya kata ini jarang dengar ni. Dia kata bawa kedai dia, kaunter dia, datang orang lempar beras segenggam. Dia dah takut dah. Hari esok tu pula dia kata bawa kedai dia bau kemenyan. Sudahlah. Hari lusa dia kata kedai dia datang pagi-pagi ada orang pangkah dengan kapur sirih. Macam cerita Alibaba punya lapuk. Pangkah dengan kapur. Ni apa pesen sama kita main aluh begini. Tak berapa seronok. Ada dulu peniaga ikan, dia cerita. Setiap kali orang lalu kedai dia, orang tak nyinggah beli ikan di kedai dia. Tapi orang beli ikan daripada gerai lain. Dia pun jadi heran. Apa kurang dia? Tempat ambil yang sama. Ada yang ambil daripada selayang lah. Daripada kuantan lah. Tapi kenapa orang tak singgah kedai dia? Gila jumpa ustaz yang reti-reti sikit, rupanya orang sudah sihir. Setiap kali customer nak pergi kedai dia, lalu nampak ikan diburuk semua. Ini permainan halu. Saya ingat sihir-sihir ni jangan buat. Benda ni syirik. Benda ini Nabi tak mengaku umat. Orang yang buat sihir pada orang lain, nanti dia kena merangkak minta maaf pada orang yang dia sihirkan itu. Jadi ini dengki yang tercela. Dengki yang kedua, dengki yang dibenarkan, dipanggil hasad yang terpuji. Dalam kitab-kitab Imam Ghazali sebut, ada dengki yang terpuji. Iaitu dia dengki tengok orang berjaya dan dia nak berjaya serupa orang itu. Kita tengok Profesor Madya Dr. Sharifah, ikon muslimat wanita. Ada doktor, contoh. Jadi yang muda-muda yang berlepas SPM ini, dia jadi semangat. Jadi dia pun niat, aku pora malam ni, aku tengok Dr. Sharifah. Aku akan buktikan lagi 10 tahun aku pula duduk atas pentas ni. Dia nak jadi seperti itu. Ini dengki juga, tapi dengki yang dibenarkan. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh awak berdengki kecuali dua golongan. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Nombor satu, kita boleh jealous, dengki dengan orang kaya, duit banyak, suka tolong orang.
Kita kena dengki. Dengki kata, aku esok kalau aku jadi dia, aku nak buat macam tu juga. Kita nak tu. Sebab itu usahawan kena ingat, kita berniaga ni jangan puja sangat duit. Kadang pergi kursus-kursus usahawan, puja sangat duit. Duit, selamat pagi, jom cari duit. Tak. Kita berniaga ni dakwah. Kita berniaga ni, kita nak ajak Allah jadi rakan berniaga kita. Kalau Allah jadi share partner kita, kena beri juga profit kepada partner kita. Kalau Allah jadi rakan berniaga, kurang-kurang 2.5% kena beri zakat. Lagi bagus bagi 10%. Bagi, tapi Allah bukan nak duit kita, Allah suruh bantu orang. Kita berniaga malam ni, jangan berniaga sangat. Ada benda kita boleh sedekah, boleh bantu. Niat kita, ini untuk partner bisnes saya. Siapa partner bisnes? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jangan fikir kaya sangat. Kalau kaya Allah boleh bagi, tapi rahmat, berkat, redha itu payah nak dapat. Ini golongan pertama kita boleh dengki, orang kaya yang suka sedekah. Yang kedua kata Nabi, wa rajulin atahu Allah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita kena dengki dengan orang alim, orang yang ada ilmu, orang yang pandai Quran, pandai hadis, pandai ilmu-ilmu akademik, cerdik belajar, dan dia pula mengajar ilmu tu pada orang. Yang ini kita kena jealous. Bilalah aku nak jadi macam dia. Ini dibenarkan. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kalau kita sedang berniaga ada orang dengki, pedulikanlah. Sebab sampai bila-bila kita tak akan mampu nak memuaskan hati semua orang. Apa yang penting, kita teruskan je lah usaha yang sedang kita lakukan sekarang. Nak dengar cakap orang, sampai cerahlah tak berniaga kita esok. Saya nak bawa satu cerita. Ada satu orang dia jual ikan. Dia letak gerai dia, dia buat tulisan, iklan, signage. Dia tulis situ, di sini jual ikan segar. Besar dia tulis iklan. Di sini jual ikan segar. Dia pun berniaga. Datanglah orang, pelanggan 2-3 orang. Ada yang tegur, bang, kenapa awak tulis di sini jual ikan segar? Kami tahulah awak jual di sini, bukan di sana. Tulis buat apa di sini? Ya tak ya juga. Tukar signboard. Buat situ jual ikan segar. Taruh signboard baru. Datang lagi orang hak kaki mengutuk kita ni, dia pun kutuk. Bang, kenapa awak tulis jual ikan segar? Kamu tahulah awak jual ikan segar, bukan jual ikan semalam, bukan jual ikan busuk, bukan jual ikan buruk. Nak tulis buat apa jual ikan segar? Memang dah segar. Ya tak ya, tukar lagi signboard. Buat pula baru, tulis itu jual ikan. Daripada sepanjang-panjang di sini jual ikan segar, tinggal jual ikan saja. Letak. Lalu lagi orang, bang, apa tulis jual? Kamu tahulah awak jual, bukan buat pameran. Pulak dah. Buang perkataan jual. Tinggal ikan saja. Sebesar-besar tulis ikan, letak depan meja. Lalu lagi orang, bang, kenapa tulis ikan? Kamu tahu awak jual ikan, bukan jual daging. Akhirnya dia pedak, dia tutup kedai, tak berniaga dah. Tuan-tuan sekalian, kalau nak layan orang, tak berniaga kita. Apa yang penting, kita jangan menyerah kalah. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah diubah lagi. Akan disemangat mat kilau, membahaya pula. Jadi sekadar itu, wallahualam. Ya, daun selasih, daun sadri. Terima kasih Datuk. Kejap lagi jumpa lagi ya. Tak kerti nak berpantun, betul. Itu je lah saya mampu nak balas. Datuk punya hebat dengan pantunnya, nak menghiburkan kita yang hadir malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia. Nampaknya ada yang berpiknik-piknik tu dekat padang kita ni ha. Dengan keluarga semua santai-santai. Ada juga mungkin sahabat-sahabat usahawan kita yang tengah berniaga, sibuk berniaga itu, mungkin anda juga boleh menonton forum kita malam ini secara live di Facebook Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kat situ ada juga Facebook live kita. Share pada kawan-kawan ataupun parking siap-siap dekat Facebook masing-masing. Malam nanti balik sebelum tidur kalau boleh tengok balik video ni, pesanan-pesanan daripada Datuk Balisha dan juga Ustazah Dr. Sharifah Hayati. Biar panjang manfaat ilmu yang ulama-ulama, guru-guru kita sampaikan malam ini, insya-Allah. Tadi kan Tok, cerita awal tadi ada cerita pasal morning person yang Nabi SAW doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kat situ ada barik, berkat.
Lepas tu kalau doa, kita baca doa kat orang kahwin macam mana ibu? Kalau orang kahwin kita baca doa macam mana ibu? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi. Mana makcik merabalnya? Tak bunyi. Tak apalah. Yang penting kat situ pun ada barakallah. Allah berkati kat situ. Kita nanti tu nak makan durian tu, baca doa makan, Allahumma barik lana tu. Ada barik juga kat situ, keberkatan. Ustazah Doktor, maknanya bila kita kaya, alhamdulillah ada rezeki, mungkin banyak jumlahnya. Tapi bila ada berkat itu, apa yang akan jadi? Silakan Ustazah. Ya. Banyak dah cerita berkat dan nyanyi berkat semua dah kan. Memang tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebelum tu Umi Abang okey lagi? Okey. Tak dengar suara dah ni. Harap-harap okey lagi ya, yang duduk dalam gelap-gelap tu InsyaAllah Bila sebut berkat, sebenarnya perkataan berkat itu adalah kalam Allah. Allah yang sebut perkataan tu. Sebab itu kalau dalam doa, jangan tinggal perkataan berkat tu. Kan Pian? Jangan tinggalkan. Kita dah melayukan dia dah. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan tak kurang daripada 36 kali diulang-ulang perkataan barakah itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa makna berkat? Tu nak tahu dulu kan? Apa makna berkat ni? Apa jadi bila disebut berkat? Berkat ni menurut Imam Al-Qurtubi sebagai contoh dalam kitab tafsirnya, Tafsir li Jami' Al-Quran, dia mengatakan yang dikatakan berkat itu ialah an-nama wa ziyadah. Saya ringkaskan kepada 3 bilah. Satu lagi disebut yang dinamakan barakah itu ialah subutul khair al-ilahi. Ini penerangan-penerangan. Berkat tu apa? Berkat tu apa? Berkat tu saya ringkaskan daripada pandangan ini menggunakan bahasa yang mudah kepada 3 B lah, Umi Abah, anak-anak semua. 3 B iaitu bila kata berkat, dia baik. Bila kata berkat, akan bertambah baik. Bila kata berkat, bukan sekadar baik, bertambah baik, tapi berkekalan baik sampai akhir hayat baik. Habis saya ni masa PKP hari tu hilang kerja, tak ada bisnes, tak bertambah, makin teruk. Akhirnya daripada hilang bisnes tu jadi apa? Ya Allah doktor, siapa sangka saya dah tak bawa kapal terbang lagi dah. Hilang kerja jadi pilot, tak fly. Saya bawa Grab. Baru saya tahu macam ni rupanya kerja bawa Grab. Saya baca surah Waqiah tiap-tiap malam. Saya solat doa minta dengan Allah, cukupkanlah rezeki aku, berkatkanlah rezeki aku. Rupanya sekali tengok macam bukan tambah baik, makin teruk pula hari tu. Tapi dia bertambah dekat dengan Allah, jadi lebih cekal, usahanya lebih kuat. Itulah yang baik bagi dia. Kata Allah itu akan menjadi disiplin cekal bagi engkau. Ambil setahun ni kerja macam tu, bila bawa kapal terbang balik, kau akan menghargai kerjaya kau yang dulu. Ramai orang jadi chef hotel 5 bintang, tutup hotel, dia tak jadi chef di hotel 5 bintang bah. Dia buka kedai nasi lemak dekat depan rumah. Sedap chef kan masak. Buka kedai kuih kat depan rumah. Dia kata, baru saya tahu nilai cari rezeki begini. Baru saya tahu susah payahnya. Dia tak jadi orang yang sombong bila dia duduk dekat kitchen kat hotel 5 bintang. Dia menghargai nilai rezeki. Sebab itu jangan hukum-hukum orang mudah-mudah. Tu dah jatuh bankrupt, tu tak berkat lah tu. Nanti dulu. Akankah itu, adakah itu membawa baik kepada dia? Barangkali boleh bawa baik dan rezeki datang dari macam-macam bentuk. Bukan sekadar pada jabatan dan jawatan. Kena ingat tu, jadi baik, bertambah baik, berkekalan baik. Macam kita jugalah, dulu kerja makan seorang.
Bila nikah, kahwin, makan berdua, gaji banyak tu juga. Bertambah baik pasal boleh bagi makan 2 orang. Dulu aku makan seorang, lepas tu dapat anak makan 3 orang. Gaji naik RM60 je masa tu tiap-tiap tahun. Tapi 3 kepala boleh makan. Ini yang dikatakan berkat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak berkat banyak caranya. Antara caranya dah disebutkan tadi. Kalau nak berkat jangan hasad. Kalau nak berkat jangan lupa bayar zakat. Bila dah cukup haul, cukup nisab, tanya dah layak tak boleh bayar, bayar zakat. Kalau nak berkat jangan lupa kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Tu ada mak ayah kita hidup lagi. Amboi, awak berniaga, awak makan, awak pergi sana sini bukan main sedap lagi. Upload dalam FB, Insta bagai, mak tak hantar pun, tak bawa pun. Mak mana tahu mak tak tengok FB, dia kata kita. Jangan. Kita tengok juga. Kalau nak berkat, kongsi dengan kerabat. Ni saya cakap kat diri sendiri ya. Kadang-kadang terlupa tuan-tuan perempuan. Itu kalau kita nak berkat. Kalau nak berkat, jangan lupa munajat. Tengok bagaimana Rasul SAW mendoakan kekayaan. Tapi sekali dengan kekayaan, Nabi tak lupa sebut keberkatan. Kepada siapa yang didoakan, yang ternyata doa Nabi itu makbul baginya. Nabi jawami kalim, doa diangkat dekat dengan Allah SWT. Kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik duduk dengan Nabi SAW, diberi oleh ibunya. Dahsyat, ibu ni Ummu Sulaim. Anas bin Malik atau nama cembungannya Abu Hamzah. Ketika duduk dengan Nabi umur 10 tahun. Duduk dengan Nabi pun 10 tahun. Ketika Nabi wafat, riwayat mengatakan usia dia baru 20 tahun. Nabi SAW sayang Anas bin Malik. Dia doa untuk Anas bin Malik 7 perkara. Ada setengah riwayat kata 5 perkara. Umi, Abah, bagi doa ni ke anak-anak kita. Kita pun baca untuk diri kita. Kalau tak ingat Quran Arab, tak apa hal, tak ada apa. Ingat 7 tu apa? Jadi masuk dalam doa kita. Ingat 5 tu apa? Itu Nabi bagi kepada Anas bin Malik. Tentu kita lagi banyak lagi nak. Apa dia yang banyak tu yang 7? Allahumma atil hayatahu. 1. Ya Allah, kata Nabi kepada Anas bin Malik doanya, panjangkan umurnya. Jadi umur itu juga adalah rezeki, Umi Abah. Ya Allah, bagi rezeki itu satu daripadanya umur. Syukur banyak-banyak. Ternyata riwayat mengatakan Anas bin Malik adalah antara sahabat yang paling lama hidupnya. Sahabat-sahabat lain dah meninggal, dia masih hidup. Ada riwayat mengatakan umurnya 107 tahun. Ya Allah, panjangkan umurnya. Allahumma atil hayatahu. Jadi Umi Abah, satu daripada kekayaan rezeki yang kita nak minta, panjangkan umur aku. Wa akthir wa wasi' lahu fi darihi. Luaskan rumahnya. Kita tak boleh dah, Umi, Abah, rumah saya macam tu juga, doktor. 3 bilik, 4 bilik, nak luas macam lagi. Maksud luas rumah ialah luas rumah dengan ketenangan Al-Quran. Luaskan rumahku dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa wasi' lahu fi darida. Yang ketiga, wa akthir. Ini harta. Wa akthir malahu wa waladahu. 3 dan 4. Banyakkan hartanya dan anak pinaknya, maknanya zuriat. Ternyata hartanya banyak, bah. Dia memiliki kebun tamar. Kebun tamar orang berbuah sekali setahun. Dia 2 kali setahun, kata riwayat. Banyak dia dapat hasilnya. Anak penaknya ramai. Bahkan riwayat mengatakan, ketika usia aku tua, aku sudah mengebumikan anak cucu aku lebih 100 orang. Umur panjang. Anak ramai. Banyak harta. Ramai zuriatnya. 4 dah kekayaan dunia. Didoakan oleh Nabi SAW, merupakan rezeki. Tapi sekadar itu ke doa Nabi kepada Anas? Tak. Wa barik lahu fima ataitahu. Yang kelima, berkatkan semua yang dia dapat. Apa yang dia dapat? Umur panjang, kekayaan harta, anak zuriat banyak, rumah tenang dengan Al-Quran. Semua 4 yang dapat ni berkatkan, ya Allah. Wa barik lahu fima ataitahu. Berkatkan. Yang keenam,
waghfir lahu, ampunkan dosanya ya Allah. Yang ketujuh, boleh teka, apa lagi nak minta ni? Apa agaknya yang ketujuh? Teka. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Apalagi kalau dah berkat, apalagi kalau dah diampunkan dosa. Akhirnya masukkan aku dan ahli keluargaku ke dalam syurga. 7 ya miabah dibaca. Ini kalau nak berkat. Nabi SAW doakan Anas bin Malik. Yang terakhir, kalau nak berkat, tuan-tuan dan puan sekalian, jangan ada tipu muslihat. Niaga, kerja, jangan ada tipu muslihat. Macam kisah Saidina Umar, tengok orang zaman dia ada campur susu dengan air nak bagi dapat pendapatan yang lebih, susu sikit tapi nak duit lebih. Macam mana nak buat? Campurlah dengan air. Sampai ni pun ada juga. Macam mana nak jual santan? Campurlah dengan air. Macam mana nak bagi santan pekat? Campurlah tepung jagung. Kita masak lomak cili api, tak pecah-pecah minyak, tak bergenang-genang minyak. Pasal dah campur tepung jagung, dia pekat bukan kerana santan, tapi kerana tepung jagung. Jangan jual tempoyak, durian campur pisang. Pasal apa? Tak sedap. Rasa apa tu? Bukan durian aja dalam tu, dah campur benda lain. Jangan begitu. Jangan perah santan buat masak, ampas buat inti. Pasal apa nak rasa ampas saja kuih ketayam? Rupanya dah ambil santannya. Banyak coket lah kita ni, banyak tipu muslihat. Jangan begitu. Kalau kita nak berkat, jujur. Kalau nak berkat, nak amanah. Inilah sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai penutup, berkat itulah yang membezakan. Kalau kerbau juga membajak di sawah, kata Buya Hamka. Kalau kau sekadar hidup, kera di hutan pun hidup. Kalau kau sekadar kerja, kerbau di sawah juga membajak. Jadi apa beza hidup kau dengan kera? Apa beza kerja kau dengan kerbau? Kerja kita dan hidup kita mengharapkan keberkatan dari Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Dr. Sharifah Hayati untuk perkongsian sebentar tadi. Ada berapa berkat-berkat yang Ustazah Dr. kongsikan, moga-moga kita ada. Tapi orang Johor kan, kalau dia pergi kenduri kahwin kan, dia balik tu dapat berkat juga kan. Istilah dia berkat, dapat nasi, ada dapat telur, semua tu lah. Itu berkat juga tu. Tapi itulah kan Datuk, mak-mak cerita, masuk ke dapur juga, cerita pasal masak lemak tak pecah minyak. Itulah keluar juga cerita. Tapi nak penting nak ceritakan, wa imas kecil-kecil perkara pun, nikmat pun, kalau ada berkatnya di situ, Masya Allah, hikmahnya, nikmatnya, manfaatnya sangat besar untuk kita, terutamanya untuk sahabat-sahabat yang berniaga, yang ada bisnes yang sedang dijalankan. Tok, sekarang ni musim haji, ramai lah berangkat ke tanah suci kan. Kita doakanlah moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah kita yang bersama kita malam ni ada rezekinya untuk ke tanah suci, insyaAllah. Ada orang bila sahabat ke kerabat pergi naik haji, kita minta kirim doa. Nanti hari Arafah, doakanlah untuk aku, doalah bisnes berjaya, doalah minta keluarga bahagia. Tapi yang kita risaunya, Datuk, kirim yang dikirim tu doa saja. Kita yang mengirim doa ni tak apa kat rumah. Kat rumah tengok TV, tengok layan drama 7 hari sebelum kahwin. Apa benda nak tajuk tu? Macam tu lah kan. Duk layan Facebook, masak apa tak jadi hari ni. Kita tak doa, kita suruh orang doa. Ada pula kesnya, dia usaha kuat ni, berniaga kuat-kuat, bekerja kuat-kuat sampai katang sadar. Badan katang ni, kuat kerja, tak berdoa pula. Jadi macam mana Datuk, kita nak bagi seimbang? Kalau Datuk boleh bagi nasihat pada kami semualah, seimbangkan antara usaha dan doa untuk pusingan ketiga. Silakan Tok. Muslimin muslimat sekalian, memang menjadi adat kita orang pergi ke Mekah, kita kirim doa. Itu biasa. Banyak. Ada dulu saya pernah ke Mekah sekali, di Madinah, di makam Nabi. Masa tu pergi haji KT awal, jadi Madinah tu kosong. Jadi pergi dekat makam Nabi tu memang tak ada orang. Tengah kita duduk menengok makam Nabi, bagi salam, ada satu jemaah dari Pakistan, India begitulah. Dia duduk dekat makam Nabi tu, dia jentik kertas. Tup, kertas bulat-bulat. Tup, ada 5-6 kertas dia jentik ke dalam. Ke dalam makam tu. Astagfirullah. Tup, dia jentik.
Saya tegur lah dia, polis tak ada. Tapi saya tegur lah, dia kata, itu sibalah. Kata, awak buang sampah ke? Kamu sibalah. Ini bukan sampah. Awak buang apa? Doa. Kata, kenapa awak buang doa? Dia kata, orang kampung aku kirim doa banyak sangat. Aku malas nak baca, aku suruh Nabi je lah baca. Dia jetik ke dalam, dia subkon ke Nabi. Doa pun subkon juga dengan buat jalan. Enggak hanya main subkon. Inilah perangai manusia. Kita orang berniaga ni, betul. Kita orang berniaga ni kena ada duit. Tapi duit ni bukan fulus. Duit ni singkatan daripada 4 huruf. DUIT. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Sebab itu orang berniaga, kalau dia tidak ada doa, usaha, ikhtiar, tawakal, berhenti je lah berniaga. Orang berniaga dia kena ada 1000 akal. Sebab itu orang berniaga asal bahasa kita panggil saudagar. Saudagar tu bahasa Parsi. Sau dan dagar. Sau maknanya 1000, dagar maknanya akal. Orang berniaga dia kena ada 1000 akal. Tak boleh buat gini, dia kona kot lain. Tak boleh kot ini, dia kena ada 1000 akal. Kalau akal dia setakat 3, berhenti je lah. Kerja pejabat agama sudah. Jangan banyak sangat. Dia nak berniaga, dia kena ada 1000 akal. Dia tak boleh mengeluh. Oh, tak boleh nego kita ni. Orang nak buat jalan ni, kita nak nego lagu mana. Orang tak boleh singgah kita. Tak ada. Dia 1000 akal. Dia ada banyak. Jadi nak mendapatkan 1000 akal itu, dia kena ada ikhtiar, tawakal, usaha, doa. Kita sebut satu je lah, doa. Doa ni jangan subkon ke orang. Orang kita memang pesen kalau doa suruh orang. Tak betul. Doa sendiri-sendiri sudahlah. Ni ada macam kita ustaz-ustaz tak? Ni contoh. Datang bawa air sebotol. Ustaz tolong tiup air sikit. Nak buat apa tiup air? Anak saya ni malas semayang. Tolong tiup air sikit bagi dia dengar kata. Bukan kita tak boleh tiup tuan-tuan. Kalau nak suruh budak semayang, sebotol tak jadi. Kurang-kurang jemput kami ke rumah. Biar kami tiup tangki air tu, senang. Dengan mesin-mesin kowe tu sekali kita tolong tiup. Kuku ke apa kan? Sebab itu pakai lama, sebotol guna, kena pula tertukar dalam kereta sekarang. Tak tahu mana air jampi, mana air dalam kereta, tak tahu. Ini bukan kita nak menafikan pengharapan orang, tapi doa ni bila buat sendiri. Kita orang berniaga doa. Baik tu orang berniaga ni saya hormat. Dia punya tawakal pada Allah lebih tinggi daripada kita yang makan gaji. Macam kita yang makan gaji ni, ngulur pun dapat gaji. Lantak aje lah. Masuk kerja pukul 10 pun gaji jalan. Naik pangkat lagi. Tapi orang berniaga tak boleh. Baik tu masa dia orang PKP, kita tumpang simpati lah nak buat. Macam mana rezeki masing-masing. Dia mula bulan 3 tu dia senyum lagi. Masuk bulan 6 dah tak apa nak senyum lah. Dia sebab dia gaji hari. Kalau tak keluar berniaga tak ada. Macam tuan-tuan yang pandai online ni lain cerita lah, orang kampung. Jual goreng pisang online macam mana. Macam kita makan gaji tak ada masalah. Duduk je lah. Work from home. Dia tak ada dah work from home dah geng-geng. No work, stay at home je. Tak ada work lagi. Lepas tu tawakal mereka tinggi. Tinggal tuan-tuan perempuan ni doa. Kalau Allah dengar, Allah mustajab. Sebab orang susah. Cuma syarat doa lah ya. Ada satu hadis Nabi sebut. Nabi cerita ada satu orang lelaki yatilus safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, ya Rab. Nabi cerita ada seorang lelaki. Dia ni berjalan. Yatilus safar, perjalanannya jauh. Kemudian dia ni ash'asa aghbara. Bajunya buruk, debu-debu lagi. Dia ngangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa pada Allah. Tapi sayang kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Tapi sayang makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram, wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabulah. Macam mana nak mustajab doa kata Nabi. Hadis ini diriwayat Imam Muslim. Kita biasa dengar hadis ni. Tapi ulama melihat hadis ni ada satu perspektif lain. Rupanya Nabi nak mengabarkan, awak kalau nak cepat doa mustajab, ikut cara laki-laki itu. Pertama, yatilus safar, musafir.
Baik itu orang musafir, doa mustajab. Macam kami yang musafir ni, doa mustajab. Kalau doa, insya-Allah jadi. Ya Allah, dapatkanlah contohnya durian, contoh. Ya Allah, dapatkanlah Amin. gula kabung, contoh. Amin. Contoh, ni semua contoh saja, tak ada kena-mengena. Kalau doa biasanya mustajab. Sorry Datuk Seri. Tapi kalau tak mustajab pun mungkin kerana faktor lain. Semayang isyak lambat ke, adalah Musafir denda-denda. jamak. Oh, jamak Dah dah. jamak tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lupa cium isteri ke, contoh, lupa kelahi-kelahi di rumah tadi. Itu sabitlah tak dapat. Tapi umum orang yang musafir dapat. Salah satu da'watin yustajabu lahuna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mesti dimakbulkan oleh Allah, kata Nabi, la syakka fihinna, tidak ada keraguan, no doubt about it. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, orang susah. Yang kedua, da'watul musafir, ni doa orang musafir. Yang ketiga adalah da'watul walidi ila walidi, doa anak seorang mak bapak kepada anak-anak dia. Ni yang pertama, mustajab doa kalau musafir. Yang kedua, asy'asa aghbara, orang yang berdoa dalam keadaan merendah diri dari segi penampilan. Dia rupa-rupanya para ulama mengatakan orang berdoa ini kalau pakai smart sangat payah mustajab. Rupa ada petua. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, rubba asy'asa wa madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Mungkin, kata Nabi, orang yang berdoa dalam keadaan bajunya berdebu, comot, pakaian lusuh, orang pun tak pandang pada dia, maka kalau dia berdoa lebih dikabulkan Allah berbanding orang smart macam kita. Pakai baju Melayu smart apa semua, bukan tak mustajab. Kalau berbanding dengan orang yang pakai compang camping, lebih mustajab. Sebab itu kita kalau semayang minta hujan, istisqa, antara syarat semayang istisqa minta hujan, baju kena terbalik. Antara syaratnya. Kita di Malaysia tak pernah orang buat semayang minta hujan. Kita hujan tak minta pun turun. Ni biasa di Mekah. Caranya ulama sana dia akan terbalikkan jubah. Nak nampakkan kita ni bodoh di depan Allah. Nampak kita tak reti. Kalau t-shirt pusingkan ke belakang, hak lambang tu pergi ke depan. Kalau kopiah sengitkan pakai macam papai, nak nampak kita ni lemah. Kenapa kita pergi ke Mekah umrah haji pakai baju ihram saja, bukan baju, kain ihram 2 helai, nampak susah. Allah Ta'ala dia suka kalau orang doa nampak susah depan dia. Ini bukan suruh buka baju Melayu, tak, ni contoh saja, contoh saja. Yang ketiga, yang muddu yadai ila sama. Nabi cerita lelaki ni angkat tangan ke langit. Rupanya antara sebab mustajab doa angkat tangan. Jangan malas sangat berdoa atau apa begitu. Kadang orang kita, saya kerja imam, ada orang panggil tahlil, kita berdoa lah tahlil. Doa tahlil ni memanglah panjang, berapa arwah yang kita nak sebut. Gamuk makanan dah hidang, dia tak berapa nak semangat, dah baca Yasin dah penat, tangan semua atas peha. Tapi saya perasan bila imam sebut saja Rabbana atina fid dunya, oh terus angkat. Sebab orang kita beranggapan Rabbana ni doa nak start makan lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak makan ni, nak makan ni. Baca kadang saya kabur ketuk imam saya, buat kenat sikit. Lepas Rabbana tu tambah pula doa lain. Rabbana zalamna, biar dia mikir, bukan patut habis dah doa. Saja nak ngena kadang-kadang ya. Jangan. Nabi ajar angkat tangan. Innallaha hayyun karimun yastahyi iza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yarudduhuma sifran khabatain. Nabi sebut Allah Ta'ala ni malu kalau tak mustajabkan doa orang yang angkat tangan pada dia. Ya Allah, nampak bersungguh. Ya Allah, bantu aku bisnes, ya Allah. Ya Allah, bantu aku, ya Allah. Minta Allah bantu perniagaan kita, angkat tangan. Jangan minta dengan manusia. Kadang saya tengok juga ceramah-ceramah motivasi berniaga ni. Oh, kita nak berjaya, yang pertama kena ada mentor. Mentor akan tunjuk jalan. Yang kedua kena ada ilmu. Mentor akan beri ilmu. Yang ketiga kena ada strategi perniagaan, sistem. Kita setuju. Tapi tambah IV, ni orang buat PhD dia faham. Kita ada independent variable yang keempat, iaitu Allah.
Allah campur tangan dalam bisnes kita, berniaga, walaupun berniaga kecil. Ya Allah, bantu aku, tapi kena bersungguh. Nabi sebut dalam satu hadis, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu dimustajabkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tak akan mustajabkan doa orang yang 50-50. Contoh, dia berdoa depan Kaabah ni musim haji. Ya Allah, anak aku ambil SPM, ya Allah, sebelah mata pelajaran, kurniakanlah dia sebelah A straight, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi itu kalau engkau sudilah, ya Allah, tak sudi guna pula. Adakah begitu doa Allah Ta'ala? Dengan Tuhan tak boleh bagi-bagi, tak bagi tak apa, saya reda je ya Allah. Tak boleh. Dengan Allah kena firm, minta betul. Ya Allah, anak aku sebelah isteri, ya Allah, dia tak rajin tapi beri je lah ya Allah, tolonglah ya Allah. Kalau nak berilah, tak beri tak apa. Tak boleh gitu. Tak boleh. Niaga pun sama. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, aku target nak dapat job ni ya Allah, bisnes ni, kontraktor ramai masuk ya Allah, aku nak dapat ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tapi kalau tak dapat, aku sabar je lah ya Allah. Tak, jangan gitu. Dengan Allah ni minta betul. Minta muqinuna bil ijabah. Jadi itu yang kena bersungguh-sungguh. Ada kadang doa yang mustahil, tapi kerana bersungguh-sungguh Tuhan beri. Pernah Nabi Musa AS dia berdoa, ya Allah, tunjukkan aku siapa kawan aku dalam surga. Allah pun beritahu Nabi Musa, kawan dia ada seorang peniaga daging duduk ujung kampung. Dia pun pergi cari. Dia tengok budak ni muda. Dia pun pelik. Apa pasal budak muda dapat duduk surga dengan aku? Dia pun perkenal diri, budak ni teruja lah. Oh, Nabi datang rumah, bukan kadi, Nabi. Dia pun ajak pergi ke rumah dia. Dia perhatikan budak ni rupanya dia jaga mak. Tiap-tiap hari dia balik berniaga, dia masak, dia suap mak dia makan. Dan rupanya mak dia, setiap kali dia suapkan makan, dia akan berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak aku ini kawan Nabi Musa dalam surga. Walaupun doa itu doa yang rasa impossible, tapi mak dia ulang. Akhirnya mustajab. Barulah Nabi Musa faham, patutlah luluh, minta sungguh-sungguh. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, minta sungguh-sungguh pada Allah. Yang keempat, Nabi sebut doa orang tu ada al-ilhah. Ilhah ni maknanya bersungguh-sungguh. Ya Rob, ya Rob. Rupanya Allah Ta'ala sangat suka kalau orang doa kepada dia dengan menyebut-nyebut nama dia banyak kali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah Ta'ala sangat suka. Kalau setakat doa pakai lagu yang dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, lagu tu tak mustajab. Contoh. Kan ada TikTok dah. Tak ada. No TikTok, no Facebook, face to face saja. Kalau doa pakai lagu tak mustajab. Doa mesti sebut ya Allah, ya Allah, dia suka. Sebab itu pernah sekali Nabi dengar satu orang lelaki berdoa sebelah dia, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad. Dia baca surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, siapa dia yang baca tadi? Mai sini. Kenapa ya Rasul? Salah ke saya? Tak. Allah Ta'ala beritahu melalui malaikat, Allah ampunkan dosa awak sebab awak baca doa dengan menyebut nama dia yang panjang lebar. Ni hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai. Jadi kita bila doa jangan sebut Allahumma ya Allah bantulah aku, tak. Panjang lagi. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Sebut 99 nama dia. Allah megah kalau orang sebut nama dia. Jadi ini 4 syarat mustajab doa. Tapi timbul persoalan balik kepada hadis tadi. Kenapa laki-laki tadi Allah tidak terima doa dia? Jawapannya mudah, kerana makanan dia haram, minuman dia haram. Jadi bagi kita orang berniaga, jauhkanlah daripada makan, minum, berniaga ataupun buat perniagaan berunsurkan riba, benda-benda yang Allah murka. Doa kita tak mustajab. Tapi yang penting teruskan berdoa, kerana manusia itu hanya berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah. We do the best, let God do the rest. Wallahu a'lam.
Masya Allah, hebat. Tips yang Datuk dah kongsikan sebentar tadi untuk, rasanya bukan untuk usahawan-usahawan je, bisnesmen kita semua yang hadir malam ni pun, lepas ni kalau doa, kita bersungguh-sungguh berdoa boleh? Ibu-ibu semua kita angkat tangan sungguh-sungguh ya, insya-Allah. Jangan lupa doakan kami juga. Terima kasih. Apapun, Alhamdulillah, kita dah sampai sebenarnya ke penutup untuk forum kita malam ini. Secupak boleh jadi segantang. Dan sebelum kita dengarkan kesimpulan ya, Ustazah kira ambil tugasan untuk menyimpulkan forum kita malam ni. Tapi insya-Allah lepas ni kita nak minta tolong Datuk pimpinkan doa, boleh Datuk ya? Kita nak sama-sama doakan untuk sahabat-sahabat usahawan kita, untuk penganjur kita, program mini Carnival KUD kita ni berjaya, diberkati dan juga mencapai matlamatnya. Betul? Boleh lepas ni insya-Allah. Tapi mungkin kesimpulan sedikit daripada Ustazah Dr. Sharifah Hayati untuk kami semua malam ni. Silakan. InsyaAllah, terima kasih banyak DJ Pian. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat, umi abah, anak-anak yang dihormati semua. Alhamdulillah, itu bersyukur panjang tadi kita dah bincang tentang rezeki, tentang doa, tentang berkat, tentang nak elakkan daripada rezeki kita tidak berkat. Dan sebagai kesimpulannya tuan-tuan, kita mesti kagum dengan usahawan-usahawan, usahanita, semua anak bangsa kita yang berusaha bertungkus lumus membangunkan perniagaan mereka walau sekecil mana dan sebesar mana, kerana jangan lupa Nabi SAW menyebutkan 19 minar rizq at-tijarah, 9/10 daripada sumber rezeki datang daripada perniagaan. Kalau ada anak-anak kita, daripada kita, keluarga kita yang berniaga, berikan dia rangsangan, berikan dia motivasi, dorongan ya, kerana dia sebenarnya mengambil sunnah para nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang peniaga. Yang kita baca cerita Nabi berniaga dari kota Syam ya. Ini semua sehingga menjadi pembantu yang amanah kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi dengan sebab itu, satu, bersyukurlah bagi semua usahawan-usahawan kita. Kita menyahut seruan baginda Rasulullah SAW untuk berniaga. Tapi bukan sekadar berniaga, tapi berniagalah dengan cara baginda, iaitulah berniaga dengan apa yang disebutkan di dalam riwayat, ni'mal malu salih fi yadis salih. Bukan sekadar Nabi berniaga, kita berniaga. Bukan sekadar mengambil 9/10 rezeki itu daripada perniagaan, tapi berniaga dengan cara baginda. Apa cara baginda? Amanah, jujur, tak tinggalkan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tak leka lalai kita bila dapat harta, sehingga kita jadi apa yang disebut abdul dinar, hamba duit. Na'udzubillah min zalik. Kita jadi leka, jadi lalai. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu disebut dalam riwayat tadi, sebaik-baik harta bila dia duduk di tangan orang yang soleh. Sebaik-baik harta ialah bila dia duduk di tangan orang yang soleh. Orang yang soleh itu ialah khairun nas man lam yatsruk akhiratahu li dunyahu wa dunyahu li akhirati. Sebaik-baik manusia ialah orang yang tak tinggalkan akhiratnya kerana dia kejar dunia, dan tak tinggalkan dunia dia kerana dia kejar akhirat. Begitu. Jadi dua-dua ini kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Dan sebagai penutup, Allah SWT sebutkan dalam satu surah yang sangat menarik, yang boleh kita jadikan pegangan dan ingatan dalam usaha kita mencari rezeki. Apalah juga bentuk rezeki, bukan sekadar berniaga, bahkan apa sahaja kehidupan kita. Iaitulah dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 9. Apa disebut dalam ayat Allah? Wal-laili iza yakhsha, demi malam apabila dia menutup siang. Wan-nahari iza tajalla, dan siang yang terang benderang. Fa amma man Allah lupa pula saya. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, Allah jadikan lelaki dan perempuan. Ini permulaan kepada perkara yang penting untuk kita jadikan panduan. Selepas daripada wa amma man Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, lepas tu fa amma man wa amma, tengok tu,
Inna sa'yakum lasyatta. Afwan. Inna sa'yakum lasyatta. Bermula dari sini. Allah jadikan lelaki dan perempuan. Tapi Allah sebut selepas itu, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu berbeza-beza. Ulama bincang, apa yang berbeza? Tadi cerita lelaki perempuan, maknanya orang perempuan pun kerja, lelaki pun kerja. Orang perempuan cari rezeki, lelaki cari rezeki. Ada usahanita, ada usahawan. Sa'yakum lasyatta, berbeza tu kata ulama ialah ada orang berusaha hanya untuk dunia, tapi ada orang berusaha untuk dunia dan akhirat, bahkan mengutamakan akhirat. Jadi usaha kita berbeza sebenarnya bukan yang dilihat pada zahirnya, tetapi berbeza kerana niat dan matlamatnya. Kemana nak dibawa apa yang kita usahakan. Inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta. Ini yang belakang. Siapa yang memberi. Ingat tuan-tuan, ada yang kita dapat, ada yang kita beri. Maksud beri, ada tolong orang, ada zakat, ada wakaf, ada bantu-membantu. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 ni pegang. Siapa yang memberi, dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin, dia benarkan bahawa Allah akan balas dengan kekayaan lebih berganda-ganda lagi. Fasanuyassirhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan dia. Dia memberi, dia bertakwa, dia membenarkan bahawa ada balasan lebih baik lagi. Ulama menyebut maksud balasan yang lebih baik itu ialah al-jannah. Fasanuyassirhu lil yusra, apa Allah bagi, Allah mudahkan jalan dia. Mudah-mudahan kita nak Allah mudahkan jalan kita. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra. Nauzubillah. Tapi siapa yang bakhil, dia kaya-kaya seorang aja, tak ingat orang lain. Wastaghna, dia rasa dia dah cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tak percaya bahawa Allah boleh balas dengan lebih baik daripada apa yang kau untung dan senang di dunia. Fasanuyassirhu lil usra, lihatlah nanti Allah persulitkan jalan dia. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan semua kerja dan kehidupan kita berbekalkan pada niat yang betul, berbekalkan untuk mendapatkan keberkatan dan keridaan Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dan dapatan usahawan kita, insya-Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Dr. Sharifah Hayati untuk kesimpulan kita pada hari ini. Moga-moga apa harta yang kita ada itu sebaik-baik harta, amal yang kita buat sebaik-baik amal, dan kita semua malam ni adalah sebaik-baik hamba Allah yang Nabi SAW sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Berniaga ada manfaat untuk kita, ada juga manfaat untuk yang lain. Bekerja ada manfaat untuk kita, ada juga manfaat untuk yang lain. Jadi jom, untuk kesempatan malam ni kami dengan rasa ta'zim dan besar hati menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah untuk memimpin doa untuk program kita, Datuk, untuk sahabat-sahabat usahawan kita, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang bersama malam ni. Silakan Datuk. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqqafana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khattana bi risalati habibihi wa rasulihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'utsu ilaina khairul khalifatillah fi ardihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalazimain ila yaumiddin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami dengan penuh tawaduk menadah tangan menzahirkan kesyukuran kehadrat-Mu. Dengan limpahan riayah dan inayah-Mu, kami berhimpun pada malam ini bersempena dengan Karnival Usahawan Desa, anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Semoga Karnival dan semua yang hadir mendapat limpahan keberkatan dan kesejahteraan di sisi-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana kulla amri asir waghfir lana fil akhirati wal awal. Allahumma ya mudabbirul ahwal ya muhawwilul ahwal,
hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardh. Ya Allah yang Maha Pemberi rahmat, pengurnia limpah berkat, kami bermohon padamu, jadikanlah program kami ini satu wadah membawa sepakat, satu kesatuan membina muafakat, satu pertemuan mengundang berkat, ikatan mesra tali pengerat, pemupuk perasaan muhibbah membawa rahmat. Allahumma ya Hafiz ya Fa'al lima yurid. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui di sebalik tujuan dan hasrat akan muafakat dan sepakat seluruh tenaga kerja yang terlibat menyumbang khidmat bakti kepada agama dan umat, agar segala tenaga dan usaha bermanfaat, maka dipohonkan dari sisimu jua ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayat, dibukakan pintu ilham dan juga futuhat, sentiasa kekal berada di landasan yang betul dan tepat. Semoga usaha murni ini dapat mendidik masyarakat dan umat mendapat rahmat dan berkat tanpa sebarang halangan rintangan yang menyekat pada masa depan maupun yang terdekat. Ya Mujibas Sa'ilin, Allahumma ya Aziz, wahai Tuhan yang Maha berkuasa lagi Maha perkasa, kami akui kekurangan dan kealpaan kami, kesilapan dan kesalahan kami, maka ampunilah kami ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Pembelas, Penyayang lagi Maha Pengampun. Di tangan-Mu keagungan dan kebesaran, maka dipohonkan daripada keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah ihsan dari sisi-Mu. Kukuhkanlah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu, sematkanlah kesetiaan kami kepada raja dan negara, tunaikanlah harapan dan cita-cita agar dapat berbakti dan berjasa kepada agama, nusa, bangsa dan negara dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang rahmat. Allahumma ya Hafiz ya Fa'al lima yurid. Ya Allah, kurniakanlah negeri Pahang Darul Makmur khasnya dan Malaysia negara tercinta amnya dengan keberkatan, kemakmuran dan kejayaan, selamat sejahtera dari segala mara bahaya, bala bencana, petaka dan musibah, wabak, penyakit dan huru-hara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.